Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera, selamat berpuasa. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate setiap hari Khamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliluddin yang merupakan pengarah pesuruh jaya bangunan Majlis Bandaraya Subang Jaya, dan beliau akan membincangkan topik yang bertajuk pemfailan borang kepada pesuruh jaya serta bayaran yang ditetapkan di bawah Akta 757. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Marwan, sila tinggalkan soalan anda di bawah bahagian komen Facebook di bawah, dan Surveyor Marwan akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Muhammad Marwan untuk memulakan sesi perkongsian beliau pada petang ini. Silakan, Sir. Terima kasih Saudara Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton sesi live FB Strata Talk Show pada petang ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Excel Academy yang menjemput saya untuk memberi perkongsian pada petang ini. Tak terlewat juga untuk saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam, dan tinggal lebih kurang lagi seminggu lagi lah kita akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Okay, tajuk saya pada petang ini adalah pemfailan borang kepada Pesuruhjaya bangunan Pesuruhjaya bangunan COB serta bayaran yang ditetapkan di bawah Akta Perusahaan Strata 2013 atau Akta 757. Di dalam Akta 757 terdapat beberapa borang yang menjadi kewajipan kepada setiap stakeholder pemegang taruh di bawah akta ini, terdiri daripada pemaju, pihak JMB, pihak MC, ejen pengurusan dan juga pemilik atau pembeli petak yang perlu difailkan Pesuruhjaya bangunan yang serta ditetapkan bayaran fee mengikut jadual fee di bawah akta tersebut. Borang-borang ini pembayaran fee tersebut hendaklah dibayar kepada pihak COB dan terdapat lebih kurang 10 dokumen yang perlu difailkan yang berserta bayaran. Ada borang-borang yang tak memerlukan bayaran, tapi pada petang ini saya akan kongsikan jenis-jenis borang yang memerlukan pembayaran di bawah Akta 757 ni. Okey, untuk yang pertama adalah borang satu. Borang satu adalah pemfailan jadual petak. Jadual petak ni apa? Jadual petak boleh dirujuk kepada Seksyen 6, Seksyen 6 Akta Perusahaan Strata, Seksyen 6/3, yang mana jadual petak ni adalah satu pelan yang mengandungi pelan lokasi, pelan tingkat, pelan tandaan yang disebut dalam Seksyen 8A Akta 318 Akta Milik Strata 1985, dan juga menunjukkan petunjuk bagi semua petak, semua harta bersama dan semua petak aksesori, dan dalam hal petak aksesori menyatakan petunjuk itu mana petak aksesori itu dihubungkan dengan petak utama tu, dan juga mengandungi satu perakuan oleh juruukur tanah berlesen oleh juruukur tanah berlesen pemaju bahawa bangunan atau petak yang ditunjukkan dalam petak itu mengikut mana-mana boleh dipecah bahagi di bawah Akta 318, dan juga mengandungi perakuan oleh arkitek atau jurutera pemaju yang mana ia akan dibina mengikut pelan atau spesifikasi yang diluluskan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, dan juga undang-undang kecil yang dibuat dan ia disediakan oleh arkitek jurutera pemaju boleh dipecah bahagi di bawah Akta 318, dan juga mengandungi apa-apa butiran lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pesuruhjaya.
jadual peta ni setiap pemaju mengikut Akta 757 ini tidak boleh membuat sembarang penjualan sebelum memfailkan jadual peta ini kepada Pesuruhjaya Bangunan COB. Jadi sebelum mereka memohon lesen penjualan petak-petak strata tersebut, mesti memfailkan dahulu jadual peta kepada COB. Dan mengikut akta ni juga, jadual peta ini pun pihak pemaju mesti mempamerkan di satu kedudukan di pejabat atau kedai jualan di mana penjualan sesuatu petak itu dijalankan. Jadi tujuan jadual peta ini supaya bakal pembeli dapat tahu di mana kedudukan petak-petaknya, petak-petak aksesori, kawasan-kawasan harta bersama, supaya nanti tidak timbul isu di kemudian hari yang mana kalau banyak kes-kes pembangunan strata yang lama terdapat mana sepatutnya ia adalah harta bersama tetapi telah dijual, ada pemilikan. Jadi jika jadual peta ni telah difailkan terlebih dahulu di COB, jadi sebarang pindaan tidak boleh dibuat hanya dengan dua situasi lah, sama ada arahan pihak berkuasa tempatan itu sendiri ataupun terdapat kebenaran bertulis, consent oleh semua pembeli-pembeli di kawasan pemajuan tersebut. Jadi bila jika ada apa-apa perubahan, jadi semua pembeli itu akan tahu apa akan perubahan tersebut. Jadi bila sampai masa ia di handover kepada JMB dan sebagainya, tidak timbul isu yang berbangkit lah. Itu kepentingan jadual peta, kita lock siap-siap di COB lah, supaya petak-petak tadi yang mana telah ditandakan, yang petak utama tu ditanda merah, petak bersama warna kuning, yang petak aksesori warna biru. Jadi petak aksesori ni biasanya petak kereta lah, ataupun ruang penghawa dingin, petak harta bersama tu kesemualah common facility di dalam bangunan strata tersebut, sama ada kolam renang ke, gymnasium, surau, dewan dan sebagainya. Jadi pemfailan borang-borang di dalam Akta 757 ni juga ada denda kesalahan jika mana-mana pihak tidak mematuhi peraturan tersebut, mana jika tidak mematuhi, biasanya pemaju akan dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ia adalah satu kesalahan jenayah jika pemaju tidak memfailkan jadual peta kepada COB sebelum membuat penjualan petak-petak strata berkenaan. Seterusnya di sini ada contoh, saya akan tunjukkan contoh jadual peta borang satu di dalam Akta Perusahaan Strata, iaitu di bawah sub peraturan 6/1 jadual kedua, yang mengandungi nama pemaju, nama kawasan pemajuan, butir-butir hak milik kawasan pemajuan, jumlah bilangan blok dalam kawasan pemajuan, jumlah bilangan blok sementara jika ada, dan butir-butir CJ formula, ciphers, unit share yang dikeluarkan oleh pengaratan dan galian, dan juga fee yang ditetapkan, nombor JP, dan tanda tangan pengarah pemaju atau penandatangan yang diberi kuasa. Dan di bawahnya sekali itu ada perakuan penerimaan oleh Pesuruhjaya Bangunan. Jadi ini borang ni adalah statutory form, borang statutory lah yang tidak boleh dipinda, mesti ikut ikut sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah akta ini. Seterusnya adalah borang 1A. Borang 1A ini adalah pemfailan pengubahan jadual peta. Seperti mana yang telah saya disebutkan tadi, apabila jadual peta telah difailkan, ia tidak boleh diubah sesuka hati, melainkan di atas dua situasi, iaitu atas kehendak pihak berkuasa tempatan, PBT, atau dengan persetujuan semua pembeli. Dan juga pindaan itu diluluskan juga oleh PBT. Walaupun ada konsen oleh semua pembeli, tapi tidak diluluskan PBT pun tidak boleh. Mesti ada
walaupun dipersetujui oleh semua pembeli, mesti ada persetujuan bertulis diberi setiap pembeli itu mesti menurunkan dia dimaklumkan dan diturunkan tanda tangan, dan selepas itu akan dihantar ke PBT untuk diluluskan. Jadi yalah, bila tempoh pembangunan ni, semasa tempoh pembangunan tu mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu dibuat. Mungkin kalau dulu ruang fasiliti asalnya di tingkat 3, 4 di di atas podium dan sebagainya, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan seperti OKU dan sebagainya, taska keperluan untuk keselamatan, kebakaran dan sebagainya, ia ditukar ke tingkat ground floor, tingkat bawah dan sebagainya. Jadi di dalam jadual petak tu, walaupun unit share self-first tu tidak berubah, tetapi kedudukan tandaan lokasi pelan tingkat tu telah berubah, mesti difailkan pengubahan jadual petak setelah memenuhi dua syarat di atas, atau atas kehendak PBT ataupun dengan persetujuan semua pembeli. Dan dalam masa 30 hari dari tarikh pindaan pembangunan itu dah difailkan pengubahan jadual petak itu kepada COB, dan juga bayaran ditetapkan bagi penfailan dokumen borang 1 ini sebanyak RM500. Dan untuk borang ini juga terdapat denda kesalahan jika mana-mana pihak tidak mematuhi syarat-syarat berkenaan, iaitu yang akan apabila disabitkan akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah contoh borang 1A di bawah sub peraturan 6/3. Ini pun adalah borang statutory yang mana formatnya tidak boleh diubah dan mesti mengikut di dalam akta. Yang perkara-perkara yang berkenaan pun serupa jugalah yang di jadual borang 1 tadi, cuma ada kolom yang kedua tu apa yang nyatakan jadual petak bagaimana, dan apa yang nyatakan dalam pengubahan tu, apa perubahan yang berlaku. Jadi ada 2 kolom di situ perlu diisi, dan juga di bawahnya ada perakuan penerimaan oleh persetujuan bangunan COB. Seterusnya adalah borang 2. Borang 2 ni adalah pemfailan jadual petak yang dipinda, dan juga borang 2A pemfailan pengubahan jadual petak yang dipinda. Ini untuk pemajuan berfasa. Setiap pemaju sebelum melakukan untuk pemajuan berfasa ataupun tidak berfasa mesti memfailkan borang 1 terlebih dahulu sebelum buat penjualan. Jika pembangunan tersebut berfasa, apabila pemaju hendak melaksanakan penjualan bagi mana-mana blok sementara, fasa yang berikutnya perlu memfailkan jadual petak yang dipinda, iaitu bersama-sama dengan borang 2. Borang 2 ni hendaklah difailkan ke atas fasa berikutnya yang ingin dijual. Sebab semua fasa tu tadi telah ditunjukkan di dalam jadual petak melalui borang 1. Tapi mungkin borang ni berfasa, dia tak jual serentak. Jadi untuk fasa yang berikutnya hendaklah difailkan bersama dengan borang 2. Dan jika ada berlaku pengubahan jadual petak yang dipinda, jika borang 2 tadi tu ada juga perubahan, maksudnya di peringkat pembangunan tu terdapat sebab-sebab tertentu yang ia perlu juga dipinda, sama juga pemaju perlu mematuhi perkara 6 tadi tu, yang mana mesti pindaan itu berlaku sama ada atas kehendak pihak berkuasa tempatan ataupun dengan persetujuan semua pembeli, dan pindaan itu diluluskan oleh PBT dan dalam masa 30 hari dari tarikh pindaan pelan bangunan itu memfailkan pengubahan jadual petak yang dipinda ini kepada COB. Jadi untuk borang 2 dan 2A ni charge adalah sama, RM100. Pemfailan borang 2 yang mana tadi sebelum penjualan untuk fasa berikut itu dibuat akan di-charge RM100,
dan juga jika terdapat pengubahan, borang 2A akan difailkan dan juga dikenakan caj sebanyak RM100. Ya, di sini pun ada juga denda kesalahan jika mana-mana pihak tidak mematuhi. Apabila disabitkan, akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 dan juga ada penjara, tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah satu kesalahan yang serius juga, ya, sama juga dengan pemfailan borang 1 dan borang 1A. Ini adalah contoh borang 2. Borang 2 di bawah Peraturan 7/1, Peraturan-Peraturan Pengurusan Serata Penyelenggaraan dan Pengurusan 2015, yang mana ada itulah bukti-bukti nama pemaju, nama kawasan pemajuan, bukti-bukti hak milik, tarikh pemfailan jadual peta dipinda, nombor rujukan, jumlah blok sementara, bukti-bukti ciphers, dan kuantum bagi unit share sementara blok sementara, dan juga ada perakuan penerimaan. Dan seterusnya contoh borang 2A, yang mana borang yang difailkan dengan pengubahan jadual peta yang dipinda. Maksudnya jadual peta untuk blok sementara itu terdapat juga pindaan. Ini adalah contoh borang 2, perkara borang yang dinyatakan dalam akta, borang statutory. Borang yang seterusnya adalah borang 3. Borang 3 iaitu pemfailan unit share yang diumpukkan. Ini adalah mengikut Peraturan 9, Peraturan 9, Peraturan Pengurusan Serata, iaitu bagi kawasan pemajuan yang lama, yang mana penjualannya berlaku sebelum kuat kuasa Akta 757. Ya, maknanya tak ada unit share yang diuntukkan bagi setiap petak-petak tu. Ya, maksudnya mungkin caj tu penyelenggaraannya, maintenance fee tu hanya ditentukan melalui keluasan bangunan, square feet ataupun harga jualan semata-mata, tidak mengikut unit share, mengikut formula unit share yang ditetapkan di bawah bawah Akta jadual 1. Jadi bagi kawasan pemajuan telah berlaku penjualan sebelum kuat kuasa Akta 757, unit share hendaklah diuntukkan bagi setiap petak yang dicadangkan untuk dipecah bagi oleh juruku tanah berlesen pemaju ataupun mana-mana orang atau badan mempunyai kewajipan dan tanggungjawab dalam mengurus dan menyelenggara bangunan tersebutlah. Ya, sama ada pemaju, jika telah ditubuhkan JMB, JMB lah, badan pengurusan yang kewajipan, sebab dia ada pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menjaga bangunan tersebut, dan pemfailan tu hendaklah dibuat dalam masa 90 hari selepas kuat kuasa Akta 757. Ini apa pentingnya pemfailan unit share ni, Jadi pemfailan unit share ni terdapat dua perkara penting lah di dalam hal pengurusan dan penyelenggaraan bangunan berserata. Satu adalah untuk menentukan caj penyelenggaraan. Caj penyelenggaraan mesti ditentukan melalui unit share, mana unit share yang lebih besar akan membayar caj penyelenggaraan yang lebih tinggi, dan begitulah sebaliknya, unit share yang rendah akan membayar caj penyelenggaraan yang lebih rendah. Jadi formula penentuan unit share tu ada dinyatakan dengan jelas di dalam akta. Jadi mungkin ada formula-formula ditetapkan mengikut keluasan bangunan, mengikut fasiliti yang ada, mengikut kategori. Kalau komersial mungkin lebih tinggi daripada yang kediaman, ataupun setiap petak tu ada yang petak aksesori yang lebih banyak, lebih tinggilah unit share-nya. Mungkin yang ada 2 parking lebih tinggi unit share berbanding petak-petak yang dibekalkan hanya 1 parking saja, kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan unit share ni juga adalah untuk pengundian dalam mesyuarat agung. Jika dalam mesyuarat agung tersebut terdapat pemilik yang request untuk supaya pengundian ini diadakan secara bipolar, secara undi pengundiannya. Unit share ni adalah penting, supaya nanti pemilik-pemilik yang punya unit share lebih besar akan punya undi yang lebih tinggi, dan juga sebaliknya lah,
jika pihak yang unit share rendah, undi yang akan terlibat juga adalah lebih rendah. Jadi supaya nanti JMB tersebut, perjalanan mesyuarat tersebut tidak dicabar oleh mana-mana penduduk. Jika pengundian tu tidak dijalankan mengikut unit share, dan juga ataupun sebagai contoh pihak JMB menuntut tunggakan charge dibawa ke tribunal dan sebagainya. Tapi charge penyelenggaraan tersebut tidak dibuat mengikut kiraan unit share, hanya mengikut square feet semata-mata. Jadi bimbang jika kes itu boleh dicabar oleh mana-mana pihak kerana di peringkat awalnya charge penyelenggaraan tersebut tidak dikira berdasarkan unit share. Jadi itu penting. Borang 3 ni difilekan dengan unit share yang diumpukkan tu kepada COB, dan juga akan dikenakan bayaran sebanyak RM100. Jika mana-mana pihak tidak mematuhi atau apabila disabitkan kesalahan, akan dikenakan juga denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah contoh borang 3. Borang 3 ni di dalam berdasarkan peraturan 9, penguntukan unit share yang diumpukkan yang mana terdapat bukti-bukti berkenaan nama kawasan pemajuan, nama pemaju, bukti-bukti hak milik, nama orang atau badan yang memperuntukkan unit share yang diumpukkan, jumlah bilangan petak unit diuntukkan dengan unit share yang diumpukkan, dan juga jumlah unit share yang diumpukkan untuk diuntukkan. Jadi nombor 1 tu ada nota 1 sebagai contoh apa nama kondominium persepuri, dan nombor 2 tu adalah nama badan pengurusan badan pengurusan bersama JMB tersebut. Dan di bawah tu ada perakuan penerimaan oleh Pesuruhjaya Bangunan. Seterusnya adalah borang 12. Borang 12 ni adalah pemfailan bond. Pemfailan bond mengikut sub-peraturan 21/2 dan juga 32 peraturan 32/2 peraturan pengurusan serata. Jika pihak JMBMC melantik ejen pengurusan yang bukan merupakan pengurus harta berdaftar. Untuk makluman, pengurus harta ni yang profesional mesti berdaftar di bawah lembaga penilai pentaksi ejen harta tanah dan pengurus harta ataupun BOVIAP, LPPEH bahasa Melayunya, iaitu satu badan yang ditubuhkan di bawah Akta Penilai Pentaksi Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, yang mana badan tersebut mengawal etika profesional, etika profesional yang terdiri daripada penilai, valuer, pentaksi, asesor, ejen harta tanah, real estate agent, dan juga pengurus harta, property manager. Jadi ini badan, jadi untuk kes pengurus harta di bangunan berserata ni adalah profesional pengurus harta. Jika pihak JMBMC melantik yang bukan pengurus harta yang berdaftar di bawah lembaga penilaian tersebut, mereka hendaklah menyerah simpan bond di dalam borang 12. Bond ni adalah seperti macam indemnity, kerana pihak pengurus harta yang tidak berdaftar ni dia punya profesionalismnya tu tidak dikawal oleh mana-mana badan. Jadi jika ada apa-apa berlaku perkara yang tidak sepatutnya, jadi tidak dapat dirujuk kepada mana-mana badan profesional yang mengawal ejen yang tidak berdaftar tu tadi. Jadi jika dia berdaftar, terdapat badan yang mengawal, jadi ada disciplinary board, lembaga disiplin yang boleh digantung lesennya, tidak boleh menjalankan perkhidmatan jika terdapat kesalahan yang melanggar etika-etika telah
ditetapkan di bawah Akta Penilaian Pentaksi Ejen Tanah dan Pusat tersebut. Jadi jika yang tak berdaftar ni tiada badan yang mengawal. Jadi mengikut keperluan Akta 757 ini, mereka hendaklah menyerahkan simpan bond dalam bulan 12. Nilai bond itu mesti bersamaan dengan nilai 12 bulan saraan atau fee pengurusan. 12 bulan nilai fee pengurusan bulanan tu dan atau jumlah RM50,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. Ini untuk ejen-ejen pengurus harta yang tidak berdaftar yang dilantik oleh JMBMC, bukan dilantik oleh COB. Untuk perkara yang berikutnya ada juga klausa untuk ejen pengurusan dilantik oleh COB. Tapi yang ini untuk borang 12, pemfailan bond oleh ejen pengurusan dilantik oleh JMBMC, yang mana pengurus harta tersebut tidak berdaftar. JMBMC hendaklah memfailkan salinan bond berserta borang 12 dan juga perjanjian pengurusan antara JMBMC dengan pengurus harta tersebut kepada COB, yang mana setiap pemfailan borang 12 dan serta bond akan dikenakan caj sebanyak RM20 saja. Dan pemfailan perjanjian pengurusan juga akan dikenakan sebanyak RM20. Jadi ramai yang tidak tahu jika pihak JMBMC tidak melakukan perkara berkenaan, terdapat denda kesalahan jika dijalankan penguasaan, yang mana apabila terdapat pihak yang disabitkan akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ini satu kesalahan yang serius. Jadi saya menyeru kepada pihak JMBMC mana yang melantik ejen pengurusan yang tidak berdaftar, jadi cek balik. Syarikat-syarikat pengurus harta ni boleh buka website lembaga penilai pentaksi ejen tanah dan pengurus harta, boleh buat search di situ, search company, sama ada company tersebut adalah pengurus harta yang berdaftar di bawah bot berkenaan atau tidak. Jika tidak berdaftar, hendaklah pastikan pihak pengurus harta tersebut menyerah simpan bond, dan bond tersebut salinannya hendak difailkan juga kepada COB untuk rekod. Sebab ini ada keperluan akta, mesti failkan kepada COB, dan juga perjanjian pengurusan antara JMBMC dan pihak pengurusan syarikat pengurus harta tersebut pun difailkan kepada COB. Jadi jika ada ketidakakuran, jika dijalankan siasatan, terdapat sabit kesalahan, terdapat denda dalam bentuk RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun. Ini adalah contoh borang 12. Ini mengikut Peraturan 21.2 dan juga 32.2. Yang ini akan saya untuk 32 ini akan saya terangkan sebentar lagi. Jadi borang ini sama saja. Borang 12 ini terpakai untuk Peraturan 21.2 dan juga 32.2, yang mana bond untuk diberikan oleh bank, syarikat kewangan, penanggung insurans kepada badan perusahaan bersama, badan pengurusan, badan perusahaan subsidiari jika pengurus harta bukan pengurus harta berdaftar. Terdapat itulah perkaranya, pelantikan nama pengurus harta dan juga ada penandatangan saksi dan juga nama syarikat kewangan, penanggung insurans yang mana diletakkan bond berkenaan. Seterusnya adalah borang 24. Ini borang 24 adalah pemfailan bond oleh ejen pengurusan yang dilantik oleh COB, yang mana ejen pengurusan tersebut bukan pengurus harta yang berdaftar. Tapi pada hemat saya, dalam keadaan sekarang ni mungkin kebanyakan COB telah melantik ejen-ejen pengurusan yang yang berdaftar, sebab sekarang dah semakin ramai ejen-ejen ejen pengurusan yang telah berdaftar dengan BOVIAP, lembaga penilai tersebut. Sebab untuk makluman, pihak COB boleh melantik ejen pengurusan untuk mengurus dan menyenggara sesuatu kawasan bersarata tersebut jika berlaku keadaan di bawah Seksyen 86.1 ataupun 91.3, yang mana dalam apabila persetujuan berpuas hati setiap terdapat satu kawasan tu tidak
berdasarkan aduan tidak diselenggara dengan sepatutnya ataupun 113 yang mana dalam mesyuarat tidak dapat dilantik di jawatankuasa. Jadi COB boleh mengambil alih dengan melantik ejen pengurusan untuk menguruskan kawasan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Jika ejen pengurusan tersebut yang dilantik itu tidak berdaftar, ejen pengurusan tersebut perlu memfailkan bond. Juga melalui borang 24 dan nilai bond itu bersamaan dengan 12 bulan saraan juga, taufik pengurusan atau jumlah RM50,000 yang mana-mana lebih tinggi. Dan juga selain borang 24 ni, pihak ejen pengurusan tadi mesti membuat perjanjian pengurusan melalui borang 23. Jadi ditangani oleh pemaju, JMB, MC atau SIMC, dan ejen tersebut hendaklah memfailkan salinan bond borang 24 dan juga perjanjian pengurusan kepada COB. Dan sama juga pemfailan borang 24 dan bond ni akan dikenakan cas juga sebanyak RM20. Jadi kegagalan mana-mana pihak yang mematuhi peraturan ini juga akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah contoh borang 23 melalui peraturan 434. Ini perjanjian pengurusan yang mana ejen pengurusan yang dilantik oleh Persetujuan Bangunan mana ejen pengurusan dilantik oleh COB ni mesti ikut format perjanjian pengurusan yang ini Dan ini adalah contoh borang 24 mengikut peraturan 44. Ini semasa memfailkan bond ni untuk ejen pengurusan yang dilantik oleh COB Tapi dalam keadaan sekarang pada hemat saya ejen pengurusan dilantik COB ni semuanya telah berdaftar dengan lembaga penilai tiada yang tidak berdaftar. Jadi boleh semak baliklah. Jika ejen pengurusan yang tidak berdaftar tu kena juga memfailkan borang 24 ini Seterusnya adalah borang 21. Borang 21 ni adalah pemfailan permohonan bersumpah untuk waran penahanan. Ini waran penahanan atau bahasa mudah ni sitaan. Jadi dalam keadaan untuk mengurus pemungkir defaulter yang gagal membayar caj penyelenggaraan bulanan tersebut, pihak JMBMC boleh menggunakan beberapa cara lah untuk mendapatkan balik tunggakan caj penyelenggaraan tersebut Pertamanya inilah melalui sitaan ataupun boleh dibawa ke tribunal ataupun dituntut di mahkamah Jadi kalau pihak JMBMC memilih untuk melaksanakan sitaan jadi pihak JMBMC hendaklah mengemukakan permohonan bersumpah bagi pengeluaran waran penahanan Pihak COB akan mengeluarkan waran penahanan. Jadi setiap satu pemfailan borang 21 ni akan dikenakan caj juga sebanyak RM20. JMBMC boleh mengemukakan permohonan pelaksanaan penahanan harta alih bagi mendapatkan jumlah tunggakan daripada pembeli pemilik melalui permohonan bersumpah secara bertulis kepada Jabatan COB. Jadi COB akan mengemukakan waran penahanan melalui borang A kepada pemohon JMBMC bagi pelaksanaan penahanan harta alih dan pelaksanaan waran ni juga mesti hendaklah di hadapan COB Jadi pihak JMBMC masa melakukan penahanan tersebut mesti panggil sekali COB. COB ni Persetujuan Bangunan lah atau pegawai-pegawai COB yang diberi kuasa dan dengan bantuan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor mesti pangkat inspektor ke atas semasa pelaksanaan waran berkenaan setiap pemfailan satu pemungkir tu adalah satu borang 21 Jadi dalam operasi itu penahanan harta alih itu jika terdapat 10 properti yang ingin dilaksanakan penahanan harta alih tersebut adalah dikemukakan sebanyak 10 waran 10 borang. Ini darablah RM20. Okey. Penahanan harta alih ini dilaksanakan oleh JMBMC dan di hadapan COB atau pegawai COB dan juga
bantuan pegawai polis. Ini adalah contoh borang 21. Permohonan bersumpah untuk penahanan atau ahli. Bersumpah ni maksudnya di ruang tanda tangan yang di akhirnya tu mesti di hadapan hakim mahkamah session, magistrate atau pesuai sumpah. Kebiasaannya di bawah pesuai sumpah lah, sebab pesuai sumpah ni senang untuk dapat banyak banyak lokasi yang boleh dapatkan perkhidmatan pesuai sumpah ni. Ya. Dan ini adalah contoh dia lah. Nama petak, nombor unit, nombor bangunan, nama pempunyai petak pemilik, alamat, dan mesti sita harta alih sahajalah ya. Dan terdapat jumlah tunggakan tidak berbayar dan perkara lain lah seperti dalam nota berkenaan. Seterusnya adalah pemfailan borang 25. Pemfailan borang 25 ni difailkan oleh pemaju, ya, yang mana pemfailan 25 ni dinamakan sebagai pemfailan notis mengenai niat pemaju untuk menyerahkan milikan kosong, vacant possession atau VP, atau bahasa laymannya serah kunci. Ya, jadi sebelum pemaju nak melaksanakan serah kunci tu, setelah mendapat CCC, pemaju hendaklah memfailkan dulu borang 25 untuk menyatakan hasratnya untuk untuk melaksanakan VP tu, ya, maknanya dalam masa 21 hari sebelum milikan kosong kepada pembeli dilaksanakan, pemaju hendaklah memfailkan notis penyambutan kosong melalui borang 25 kepada COB. Ya. Pemfailan hendaklah disertakan dengan satu perakuan kos pembinaan daripada arkitek atau jurutera pemaju, development cost. Ya. Dan COB selanjutnya akan menentukan deposit yang perlu didepositkan oleh pemaju melalui borang 26, yang mana deposit ni adalah deposit kesiasatan harta bersama untuk common area. Jumlah deposit yang akan dikenakan adalah tidak kurang daripada 0.5% atau RM50,000 minimum, atau yang mana lebih tinggi. Dan setiap pemfailan borang 25 ini juga akan dikenakan cas sebanyak RM100. Dan untuk provision ini, borang 25 jika pemaju gagal tidak mematuhi pemfailan borang 25 ini, akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 dan denda selanjutnya tidak melebihi RM50 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan. Ya, jadi kena kira lah, ya, lagi lama dia tak buat pemfailan tu, dikira setiap hari RM50. Jadi ini adalah penting, sebelum melaksanakan VP, menyerah kunci kepada pembeli-pembeli, hendaklah memfailkan terlebih dahulu borang 25 bagi tujuan COB untuk menentukan berapa deposit kecacatan harta bersama, DLP, yang perlu didepositkan kepada COB lah. Ya, ini deposit cacatannya adalah penting, ya, dalam tempoh DLP, untuk common area saja. Ini tak termasuk unit-unit private unit lah, tak termasuk unit-unit yang petak-petak yang dijual tadi. Ini hanya common area, koridor, kawasan-kawasan harta bersama lah, ya, kemudahan fasiliti, kolam renang, lift dan sebagainya. Jadi deposit yang akan dikenakan ni adalah sebanyak 0.5% daripada total development cost. Ya, jadi pembangunan sekarang ni banyakkannya yang jenis high rise kan, yang padat, yang high density. Ya, jadi kosnya tinggi lah. Jadi deposit yang difailkan juga merangkumi 0.5% daripada keseluruhan kos pembinaan sesuatu kawasan pemajuan tersebut, ya, dan akan dipegang selama 2 tahun lah, ya. Dan jika tidak ada apa-apa tuntutan selepas 2 tahun, pihak COB akan rilis, akan pulangkan kembali kepada pemaju, jika tiada apa-apa tuntutan dan Putrajaya COB berpuas hati, yang mana tidak terdapat apa-apa tuntutan lah, ya. Ini seterusnya saya akan tunjukkan contoh borang 25 yang dinamakan sebagai notis oleh pemaju, niatnya untuk menyerahkan milikan kosong. Terdapat perkara nama pemaju, nama kawasan pemajuan, bukti-bukti hak milik, jumlah bilangan bangunan, blok, jumlah bilangan tanah, pecah bahagi, jumlah bilangan petak. Ini
jumlah bilangan yang disadangkan untuk diserahkan bilangan kosong, dan juga terdapatlah beberapa tu anggaran kos pembinaan tu mestilah dilampirkan, dan juga bayaran fee pemfailan tersebut. Jadi seterusnya pihak COB akan mengeluarkan notis melalui borang 26 peraturan 47, yang mana COB akan mengeluarkan notis berapa jumlah deposit yang perlu difailkan kepada COB, yang mana jumlahnya 0.5% atau RM50,000, mana yang lebih tinggi yang akan difailkan. Seterusnya COB akan simpanlah selama 2 tahun sekiranya tidak ada apa tuntutan, dia akan dipulangkan semula. Dan ini adalah yang borang yang terakhir yang mana borang-borang yang terlibat dengan bayaran fee apabila ia difailkan kepada COB. Ini borang 27, ini pun bersangkut paut dengan deposit kecacatan harta bersama tadi Borang 27 ni adalah pemfailan tuntutan terhadap akaun kecacatan harta bersama. Apa tu, ada kesilapan ejaan saya, bukan kecacatan, kecacatan, minta maaf. Dalam tempoh DLP defect liability period, penuntut boleh membuat tuntutan pembaikan kepada ke atas sebarang kecacatan bagi harta bersama melalui borang 27 dan perlu difailkan kepada COB. Siapa penuntut-penuntut yang dibenarkan dalam akta iaitu salah seorang pembeli, pemilik, badan pengurusan bersama, pembandaran pengurusan, pembandaran pengurusan subsidiary sub-MC, seorang ejen pengurusan yang dilantik oleh COB di bawah subsection 861 atau 111, dan juga mana-mana orang yang berkepentingan yang dengan kebenaran COB, dengan kebenaran Putrajaya. Dan setiap tuntutan ini, borang 27 ini dikenakan fee sebanyak RM50, di mana jika tadi dalam tempoh DLP dan tempoh 2 tahun tersebut terdapat kerosakan, kecacatan di kawasan harta bersama common area sahaja, jadi pihak-pihak yang dibenarkan untuk menuntut tadi akan memfailkan borang 27 ini kepada COB, dan seterusnya nanti COB akan mengeluarkan notis lah kepada pemaju untuk membaiki kerosakan-kerosakan tersebut, sehinggalah puas hati. Jika tiada apa-apa lagi tuntutan, deposit tersebut akan dipulangkan semula kepada pemaju lah. Ini yang penting, borang 27 ni mesti difailkan jika ada apa tuntutan. Jadi pembeli-pembeli terutama di kawasan-kawasan yang baru BP ni, baru dapat kunci dan sebagainya ni, tidak hanya setakat membuat aduan defect-defect tersebut. Ni untuk yang defect harta bersama, dia mesti melalui borang 27. Jadi ini adalah borang statutory form yang telah ditetapkan di akta. Jadi untuk supaya COB mendapat rekod yang teratur, dapat menguruskan deposit itu tadi dengan sempurna, dengan memfailkan borang 27 ni. Tidak hanya mengadu, jadi sekarang ni di COB ni banyak kan, untuk kawasan-kawasan yang baru kunci ni hanya setakat aduan sahaja yang tapi tiada disertakan dengan borang 27. Jadi mesti melalui borang 27 ni supaya satu arahan yang sempurna dapat diberikan kepada pemaju untuk membaiki kecacatan itulah. Untuk membaiki kecacatan tu ada perkara yang perlu dipatuhi. Apa kecacatan pada harta bersama tersebut yang perlu dibaiki oleh pemaju, masa di mana kecacatan itu perlu bermula, dan juga masa bila hendak perlu disiapkan, dan juga kerja-kerja perbaikan tu nak dijalankan dengan segera wajar sehinggalah kepuashatian Putrajaya. Dan jika pemaju gagal menyiapkan kerja-kerja pembaikan tu, boleh juga dalam tempoh yang ditetapkan tu boleh juga memohon lanjutan masa dan yang sekiranya diluluskan budi bicara oleh pihak COB. Jadi itu sahaja borang-borang yang berkaitan yang dikenakan bayaran apabila difailkan kepada COB. Saya serahkan kembali kepada ini contohlah. Ini contoh borang 27. Borang 27 ni boleh rujuklah melalui peraturan 50/4, yang mana notis tuntutan terhadap akaun kecacatan harta bersama, terdapat nama pemaju, nama kawasan pemajuan, bukti-bukti hak milik kawasan pemajuan. Jadi
terdapat yang bawah itu tanda tangan yang pihak-pihak yang dibenarkan tadi lah ya, sama ada pemilih petak, pemilik ataupun penandatangan diberi kuasa bagi badan pengurusan subsidiary dan sebagainya lah ya. Okey, itu saja. Saya serahkan kembali kepada saudara Naufal. Alright, terima kasih kepada Saudara Marwan untuk perkongsian beliau sebentar tadi. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana surveyor akan menjawab soalan anda tentang topik pada hari ini. So untuk soalan pertama, surveyor kita ada soalan daripada Mei Yang Lo yang diajukan di posting yang lain tapi saya alihkan ke sini. Alright, so bila aduan dihantar ke COB akan tiada AGM minutes kerana chairman lama enggan tanda tangan AGM minutes. Kegagalan pemfailan lepas 28 hari lepas buat aduan, COB KL tidak buat apa-apa tindakan. Tanggungjawab siapa untuk sediakan AGM minutes, AJK lama atau AJK baru bila pemfailan gagal selepas 28 hari akan berlaku. Ini aduan kepada COB KL ya. Tak apalah, saya jawabkan bagi pihak lah ya. Apa tu, sepatutnya dia kena rujuk baliklah apa tu COB KL ya untuk menjawab soalan ni. Tapi pada pandangan saya, AGM minutes ni dia hendaklah ditandatangan oleh pengerusi mesyuarat. Ya, dia tak ada kaitan dengan chairman lama atau chairman baru. Ya kan, dalam setiap mesyuarat agung tu akan ditentukan siapa presiding chairman kan, siapa yang akan mempengerusikan mesyuarat tersebut. Satu yang terdiri daripada salah seorang daripada pemilik atau pemilik petak. Ya, jadi chairman yang dilantik pada AGM tersebut mesti bertanggungjawab lah. Sepatutnya dia kena tahu yang mana dia mesti tanda tangan minit mesyuarat tersebut. Ya, jadi memang betul minit mesyuarat tu mesti difailkan dalam tempoh 28 hari. Ya, jika gagal, itulah COB kebiasaannya secara pentadbiran kami akan keluarkan pengesahan AJK untuk dihantar kepada bank untuk penukaran tanda tangan sekretari itu. Jadi jika kami masih tak dapat lagi minit mesyuarat ni di Subang Jaya lah ya, jika masih kami tak dapat lagi minit mesyuarat tersebut, permohonan untuk penukaran tanda tangan AJK tadi kami tidak akan proses lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika minit mesyuarat ni tidak difailkan jadi macam mana nak ditentukan keabsahan AJK yang dilantik dalam mesyuarat agung tersebut. Jadi kita bimbang jika apa-apa tindakan oleh pihak pengurusan JMBMC tadi boleh dicabar oleh mana-mana pemilik atau pemilik petak di tribunal, di mahkamah dan sebagainya lah, disebabkan menggagal memfailkan minutes AGM tersebut. Jadi bimbang boleh dicabar lah kerana mungkin ada isu dalam keabsahan AJK tersebut lah. Jadi tanggungjawab, balik kepada soalan tadi, tanggungjawab untuk menyediakan minutes adalah pengerusi mesyuarat. Dia bukan chairman lama atau chairman baru, tu tak ada kena-mengena lah. Dia adalah pengerusi mesyuarat agung berkenaan. Itu saja. Baik, Surya. Thank you. Seterusnya kita ada soalan daripada Syikin Syahrul. Bolehkah borang 2 difailkan di tempat yang berbeza daripada tempat pemfailan borang 1? Borang yang saya nyatakan tadi tu semua difailkan kepada COB yang berkenaan lah, mengikut kawasan PBT, pihak pengurusan tempatan masing-masing. Kalau pemajuan tu di kawasan MBSJ, Masjid Bandar Subang Jaya, dah difailkan di COB Subang Jaya. Kalau di kawasan KL, difailkan di KL. Di kawasan PBT masing-masing lah, tak boleh yang berbeza lah, kena sama. Okay. Alright, moving on, kita ada soalan daripada Mizadi. Apakah tempoh masa yang diberikan untuk memfailkan borang kepada Pusurujaya? Tempoh masa ni dia kena tengok balik lah di dalam sub-sub peraturan tu. Kalau contoh jodoh petak tadi hendaklah difailkan dalam tempoh 30 hari jika pindaan terdapat pindaan. Ada juga yang contoh borang 3 tadi dalam tempoh 90 hari kan. Dia berbeza-beza lah ikut borang-borang berkenaan ada dinyatakan. Borang 3 tadi untuk unit share tu 90 hari selepas pokok kuasanya akta. Kalau untuk borang 12 tadi
dalam masa 30 hari pula, dalam masa 30 hari dari tarikh perjanjian pengurusan. Ya, untuk borang 21, borang 21 tadi untuk sama juga kan, tidak boleh 30 hari juga ya. Dia berbeza-beza lah, boleh rujuk balik mengikut sub-sub peraturan tu, tempoh dia berbeza-beza mengikut borang-borang berkenaan lah ya. Itu saja. Alright. Seterusnya kita ada soalan daripada Nazliana Nazarudin. Apakah yang akan berlaku pada deposit yang tidak dibelanjakan? Okey, apabila tiada apa-apa tuntutan, tidak dibelanjakan, pihak COB perlu memulangkan kesemuanya sekali selepas tempoh DLP tu tamat. Ya, selepas DLP tamat, defect liability period ya, tu pihak pemaju biasanya akan membuat tuntutan semula lah kepada COB, jadi COB akan semak. Ya, sama ada tuntutan di dalam borang 27 atau tidak. Jika ada, adakah ia telah diselesaikan atau sebaliknya. Ya, jika ada perkara yang perlu dibelanjakan untuk membaiki kesihatan tersebut akibat kegagalan pihak pemaju tadi untuk membaiki di pihak mereka, kita akan pulangkan balance sajalah. Tapi jika tiada tuntutan dan pihak COB berpuas hati yang pembaikan telah dilakukan dengan sempurna, kita akan pulangkan semua sekali. Kita ambil pun. Baik. Akhir sekali, kita ada soalan daripada Farid. Berapakah had maksimum nilai bayaran yang akan ditetapkan dan dalam bentuk apakah pemaju perlu menyerahkan deposit kepada Pusurujaya? Adakah dalam bentuk tunai? Okey. Had maksimum yang tiada had maksimum. Minimum ada 50,000, maksimum tak ada. Dia tadi ada dua situasi lah. 0.5%, 0.5% daripada gross daripada development cost pembinaan bukan development value development cost berapa nanti itu akan semasa pemfilan borang 25 tu tadi, pihak arkitek atau pemaju tadi akan menentukan berapa kos pembinaannya. Jadi kita di COB akan mengira dengan sifir 0.5% daripada nilai pembinaan tu. Jadi tak ada maksimum. Jadi lagi tinggi kos pembangunannya, lagi tinggilah deposit yang perlu difilekan ya. Kalau sekarang ni kebanyakannya development value memang tinggi ya. Jadi satu-satu pembangunan tu saya ingat mungkin ratusan ribu ringgit jugalah untuk difilekan kepada COB ya. Dan dalam akta digunakan dalam dua bentuk lah, sama ada dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk bank guarantee. Ya. Itu je. Alright. Kini kita telah pun sampai ke penghujung soal rancangan buah bicara ini. Dengan itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sabil Marwan untuk perkongsian tadi. Ya, dan terima kasih juga kepada semua peserta kerana sudi bersama kami pada petang ini. Kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih, Sir. Sama, dan Nafal. berbuka.